Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri kepada Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhuma, moga-moga Allah Ta'ala merahmati keduanya, marilah kita tangisi diri kita dari hal ilmu Allah pada diri kita. Mereka sekalian sentiasa dalam ketakutan dan kebimbangan, padahal mereka bekerja terus dengan amalan mereka. Namun begitu mereka terus bimbang, takut kalau amalan mereka itu tiada diterima Tuhan. Takut jika mereka sampai mati dalam su'ul khatimah, yakni kesudahan yang buruk. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, hanya saja demikian itu adalah pakaian bukan pakaian, dan makanan bukan makanan, dan yang tinggal hanya beberapa hari lagi. Muslimin dan muslimat penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu ketika Sufyan Ats-Tsauri, ini seorang ulama tabi'in yang meninggal pada tahun 161 Hijriah, bertemu dengan ulama yang sezaman dengannya, iaitu Fudail bin Iyad, yang meninggal pada tahun 187 Hijriah. Kedua ini bertemu, lalu kata Ats-Tsauri, yang juga merupakan guru kepada Fudail bin Iyad, dia kata, marilah sama-sama kita menangis kerana bimbangkan ilmu Allah pada kita, yakni kesudahan kita bagaimana. Ya, ilmu kita tahu bahawa kita nak jadi baik, kita nak mati baik, kita nak masuk syurga, itu ilmu kita. Tetapi di sisi ilmu Allah dan kehendak Allah, maka tiada yang mengetahuinya. Sebab itu kita bimbang bahawa di sisi ilmu Allah kita sebaliknya. Waliyadzubillahi min dzalik. Bahkan disebut dalam satu hadis, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dia melakukan amalan ahli syurga yang dilihat oleh manusia bahawa dia ahli syurga, yang dipuji oleh manusia, sedangkan dia di sisi Allah sebagai ahli neraka. Dan ada di kalangan manusia yang buat satu amalan yang dilihat zahir oleh manusia sebagai ahli neraka, tapi dia di sisi Allah ialah ahli syurga. Merujuk kepada bagaimana kesudahan seseorang. Bahkan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak boleh dipuji sehingga dilihat bagaimana ia disudahkan, bagaimana kesudahan hidup. Kerana kita bila nak puji seorang yang main bola sebagai contoh, ternampak dia main bagus, separuh masa pertama dia jaringkan gol 1, 2, 3, itu belum lagi layak kita puji dia bagus sehingga kesudahannya menang ke kalah. Maka bila menang, seluruh pasukannya dipuji. Kalau kalah, seluruh pasukannya dikeji. Kerana itu antara perkara yang perlu kita bimbang sesudah kita mentaati Allah Ta'ala, bagaimana kesudahan kita. Kenapa kita perlu bimbang? Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang beriman tidak pernah merasa aman bahawa mungkin iman akan dicabut sebelum matinya. Tidak pernah merasa aman. Ia boleh berlaku. Bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan,
inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu milik Allah, yang Allah boleh pusing-pusingkannya mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab itu Sufyan Tsauri ketika mana hampir wafat pada tahun 161 Hijriah, beliau menangis. Lalu kata orang-orang yang menziarahnya, aminadz dzunub tabki, apakah sebab dosa-dosa yang mungkin kamu takut berlaku pada kamu, buat dosa? Dia kata, aku bukan bimbang dosa, yang aku bimbang kesudahan yang tidak baik. Dosa mungkin Allah ampunkan, tapi kesudahan tak baik, yang mati dalam keadaan tidak ada iman, maka ini mati yang tak baik. Abdul Aziz bin Rawat menceritakan, seorang ulama, bila dia menghadiri ataupun waktu dia ziarah orang sakit, lalu orang pun ajar talqin, orang sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha. Dia kata, aku tak nak sebut dan aku tak percaya kalimah tu, walau dia hidup asal nampak Islam. Tapi ketika mana dia mati, dia kata aku tak percaya kalimah tu, lalu dia pun mati dalam keadaan dia cakap begitu. Lalu kata Abdul Aziz bin Rawat, kenapa dia tak nak mengucap ketika dekat usia akhir dia? Maka didapati orang ni seorang penagih arak, peminum arak yang tegar, yang menghalang dia daripada mengucap kalimah syahadat. Maka kesudahan yang tidak baik ini menjadi kebimbangan ramai orang-orang soleh. Sebab itu kata mereka, qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatim. Orang-orang baik, hatinya sentiasa berfikir sudahnya bagaimana. Kita kalau orang baik, kita pasti akan berfikir bagaimana keadaan kita. Bukan bila mana Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, dalam menceritakan sifat orang beriman, yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka ini dengan harta yang Allah berikan pada mereka, mereka infakkan, mereka buat baik, mereka hubung silaturahim dengan harta mereka, mereka tolong orang yang memerlukan, mereka tolong fakir miskin. Setiap kali mereka beri harta tadi, hati mereka sentiasa bimbang, takut Allah Ta'ala tak terima dan takut kesudahan yang tidak baik. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, ayat ini apakah orang ni dia berzina, dia mencuri, menjadikan dia datang rasa takut akan kesudahan hidupnya? Bukan. Kata Rasul, dia orang baik yang bimbang kesudahan tak baik. Tentang kita beri satu perumpamaan, pelajar yang malas, yang tak bersedia untuk periksa, maka bila datang hari periksa memang patut dibimbang sebab dia tak bersedia apa-apa. Itu normal. Itu normal. Sebab dia tak buat apa-apa, dia patut bimbang. Tapi yang berlakunya, yang biasanya yang tak baca buku, tak sedia pun tak bimbang apa-apa, walau gagal. Pelajar cemerlang, pelajar baik, walau dia dah study, dia dah hadir tuition, dia dah buat nota, percubaan periksa pun cantik, tapi dia masih bimbang peperiksaan akhir, takut gagal. Bimbang dia, walaupun dia sudah dibuktikan dengan persiapan, persediaan, even trial dia ataupun dia punya percubaan dia dah cemerlang, mungkin dah jadi best student, tapi bila datang yang sungguh dia masih takut. Kalau itu hal dunia, bagaimana hal akhirat? Walaupun kita dah buat baik, kita bimbang kesudahan itu sebaliknya. Sebab itu kita sentiasa berdoa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Antara doa minta dilindungi daripada 4 perkara yang Rasulullah SAW baca ketika tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab api neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah hidup dan mati. Kata ulama, yang dimaksudkan fitnah mati ialah ketika mana mati tak baik, su'ul khatimah. Dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan fitnah Masih Dajjal,
Dan aku berlindung padamu ya Allah daripada 4 perkara tersebut. Selahaja kita berlindung. Antara fitnah hidup dan mati. Kita bimbang hidup kita terfitnah dengan inkibab ala syahwati dunia. Kita tersembam dalam syahwat dunia. Maksudnya kerjanya syahwat dunia. Itu fitnah hidup. Fitnah hidup tak pernah fikir nak sembahyang, tak pernah fikir nak taat, tak pernah fikir nak tinggalkan yang haram, asalkan memenuhi syahwat. Ini fitnah hidup. Orang yang hidup persis seperti binatang. Makan, minum, tidur, main. Yang difikirkannya cuma kemewahan dunia, keseronokan yang sementara. Yang difikirkan bagaimana nak bahagia kat dunia. Dia tak pernah fikir nak bahagia akhirat. Dia tak pernah fikir bagaimana nanti dalam kubur. Tak fikir. Dia fikir nak bahagia dunia. Kalau dia doa pun, dia doa biar dia sentiasa dapat bersenang-senang dengan suaminya, dengan anaknya. Sentiasa ceria dengan keluarganya. Dia tak fikir kubur bagaimana, dia tak fikir azabnya, dia tak fikir nanti bagaimana dia mati. Ini fitnah hidup. Satu ketika, salah seorang isteri Nabi SAW, dia berdoa dengan satu doa. Dia kata, Allahumma matti'ni bi zawji wa abi wa akhi. Ya Allah, bahagiakan aku dengan suamiku, yakni Rasulullah. Wanita ni bernama Ummu Habibah, ibu orang beriman, ibu kita lah. Ramlah bin Abi Sufyan, nama sebenarnya Ramlah, yang Rasulullah berkahwin dengannya melalui perantaraan Najasyi. Ramlah masa itu duduk kat Habasyah, maka Rasulullah meminangnya daripada Madinah. Maka Najasyi yang mengahwinkannya, dipanggil wakalah, perkahwinan wakil. Diwakilkan. Ummu Habibah datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah untuk bersama dengan Nabi SAW. Dan ini Ummu Habibah atau nama sebenarnya Ramlah bin Abi Sufyan. Satu hari Rasulullah SAW dengar dia doa, Allahumma matti'ni bi zawji wa abi wa akhi. Ya Allah, berilah aku bahagia dengan suamiku, bahagia dengan ayahku, bahagia dengan saudaraku, yakni Muawiyah. Lalu kata Rasulullah, wahai Ummu Habibah, kenapa kamu meminta sesuatu yang sudah ditakdirkan? Ajar, usia, kalau minta panjang umur, biar tu gembira dengan suami, panjang umur terus gembira dengan ayah, panjang umur terus gembira dengan adik-beradik. Kata Rasul, kenapa minta sesuatu yang telah ditentukan waktu dan ajalnya? Kenapa kamu tak minta sesuatu yang lebih baik daripada itu? Apa dia? Mohonlah pada Allah supaya Allah lindungi kamu daripada azab kubur dan azab api neraka, daripada fitnah kubur. Yang tu yang kamu patut takut. Tak tahu ciri-ciri orang yang ada husnul khatimah, orang yang akan mati baik, dia sentiasa fikir bagaimana saat nanti mati dia, bagaimana saat nanti dia dalam kubur, bagaimana saat nanti waktu dibangkitkan, bagaimana saat nanti dihisap amalannya, ditimbang buku catatannya, bagaimana saat nanti dia melintasi jambatan menuju ke syurga, jatuh ke dia atau selamat. Difikir nanti bagaimana amalan-amalannya, apakah Allah terima atau Allah tolak. Difikirkan tentang bagaimana apakah Allah redha padanya atau sebaliknya. Itu yang difikir. Tapi yang duk fikir esok nak makan apa, nanti nak beli apa, rumah nak beli kat mana. Itu yang difikirkan semata. Nanti anak besar kerja apa, nanti nak duduk dekat mana. Yang difikirkan macam mana nak sihat atas dunia, macam mana nak panjang umur. Dia nak beramal pun ayat-ayat yang boleh jadi kaya. Kita kata ini ayat untuk mati dalam husnul khatimah, tak berapa minat. Ayat nak jadi kaya, minat. Saling, catat, apa. Ni mudah nak kaya, doa ni je. Tak ada orang yang kita katakan pemikirannya cuma dunia. Ini petanda su'ul khatimah. Kalau dalam hari-hari hidup kita, kita tak pernah fikir bagaimana kesudahan diri kita, maka ini satu musibah. Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaih, dia kata apa? Beliau kata linnufusil khirati alamat. Orang kalau hatinya baik, orang kalau baik, orang kalau dia memang dipilih untuk berada di sisi Allah, dia ada sifat, alamat, kata Imam Jauzi. Yang pertama, al-jiddu fil ghalib, dia bersungguh pada ibadat yang dia buat.
Jid. Walaupun ibadat ni benda biasa buat zuhur, memang tiap-tiap hari duk sembahyang zuhur, tapi dia buat seolah-olah baru kali pertama dia buat. Maksudnya bersungguh-sungguh. Kita kan kadang-kadang suatu benda dah lama buat sambil lewa lah. Macam orang dah biasa buat sesuatu, dia sambil lewa, dia tak pandang kanan pandang kiri sambil buat. Sebab apa? Dah expert. Dan orang kalau pandai menaik kan, dia pandai menaik. Mula-mula dia belajar naik kan, dia bersungguh tengok hurufnya. Tapi dah lama naik, dia tarik sambil baca surat khabar mungkin, dia tarik sambil makan, dia tarik sambil sembang. Sebab dia dah biasa. Dia tak fokus lagi apa yang dia tarik, kan dah biasa. Ibadat tak boleh buat macam tu. Ibadat ni tak ada istilah expert dengan maksud kita pun buat sambil lewa. Kalau tuan-tuan tengok orang kalau dah expert, dia akan buat benda tu macam biasa, macam sambil lewa. Sebab dia dah bijak sangat. Kalau dia potong timun sambil disembang, dia potong. Siap. Kita yang baru start tengok timun ni, takut kena tangan kita. Satu setengah jam pun siap. Timun sebatang. Ni orang expert ni, dia letak tangan dia, potong sambil senyum kat kita, senyum. Dia kita nampak buat macam sambil lewa, ya, sebab dia expert. Dan itu hal dunia okey. Hal dunia silakan, sebab dunia ni bukan patut kita bersungguh pun. Buat main-main je. Tapi yang tu orang bersungguh. Kalau tuan-tuan tengok bila orang saya kata dah expert, kita nampak dia buat tu macam main-main je. Sebab apa? Dia dah expert. Dia dah pakar, dah bijak. Tangan dia laju. Kalau dia kira duit, dah biasa kira duit. Kita kalau kira duit tengok satu-satu. Ni ambil air liur, tak habis air liur dalam mulut, takut tak lekat. Yang expert letak sambil sembang 1,000, 2,000. Kerana dunia bila kita makin mahir, kita akan makin mudah. Tapi tidak akhirat. Walaupun kita semayang dah 60 tahun, saya dah expert semayang, Ustaz. Saya semayang sambil bercakap dengan kawan sebelah, expert. Tak mungkin. Saya semayang dah auto, Ustaz. Auto masuk, tahu-tahu sudah. Tak mungkin. Dalam bab ibadat, walau bagaimana pengalaman kita, kita tetap melihat ini ialah kali pertama dan mungkin kali terakhir. Nabi SAW berpaling pada sahabat ketika mana dalam saf solat. Sebelum baginda mulakan solat, Nabi kata, "Sallu salatan muwaddi'." Solatlah kamu sebagaimana solat selamat tinggal. Barangkali ini solat akhir kita. Barangkali. Kita bayangkan kalau kita menggambarkan ini solat terakhir, ataupun hari ini tuan-tuan duduk kuliah, barangkali ini kuliah terakhir kita. Bukan kuliah terakhir sebab kita nak bercuti, mungkin kita mati lepas ni. Inilah kuliah terakhir sebelum kita berangkat ke pangkuan ilahi. Bagaimana tuan-tuan kuliah hari ni? Agak-agak lah. Kalau kita fikir ini mungkin kuliah akhir, kalau saya fikir ini mungkin kuliah akhir saya. Saya dah tak ada kat sini, saya mungkin dah nak mati dah. Bagaimana saya kuliah hari ni? Agak-agak. Pasti dengan bersungguh-sungguh, pasti dengan penuh keikhlasan. Ikhlas tu dinaik sampai 100%. Tadi yang lain yang saya fikirkan melainkan mendapat redha Allah. Tuan-tuan yang duduk kuliah depan ni pun, yang duduk dalam online, kau tahu kalau anggap inilah kuliah terakhir kita, mungkin lepas ni kita tak berjumpa lagi. Tuan-tuan juga bersungguh-sungguh. Sebab itu akhirat ni, dia bukan cerita awak ada berpengalaman, awak pun sambil lewa. Ni orang dah pergi Mekah, dia dah biasa pergi Mekah, dia pun sambil lewa. Bukan begitu ibadat. Setiap kali kita buat macam kali pertama. Sebab itu kata Imam Ibn Jauzi, tanda orang hati baik, tanda orang baik, kita akan tengok dia al-jiddu fil gharib. Dia tetap bersungguh-sungguh walau pada perkara yang dah biasa dia buat. Satu. Yang kedua, al-hazar minaz zalal. Dia sentiasa berhati-hati, takut buat silap, takut buat dosa. Saya kata janganlah sampai berdosa ni. Ni kalau dia buat apa-apa, dia fikir dosa tak, takut ni. Ni ada peruntukan masuk. Peruntukan ni untuk buat apa? Buat ni. Oh, jangan silap guna. Dia berdosa kita. Kita claim. Kita cikgu, kita penjawat awam, kita pun claim. Bila kita claim sesuatu, ni jarak mesyuarat kita 60 km. Kalau kita takutkan Allah, kita tak akan claim lebih. Tak jadi 60 tu jadi 600. 60 kekal 60. Sifat orang baik, nufus al-khirah ataupun al-khiyarah, dia ada sifat al-khawfu ataupun al-hadhar minaz zalal. Dia sentiasa hati-hati kalau silap, kalau dosa. Hati-hati, jangan berdosa.
Itu duk sibuk tanya fatwa, tanya hukum. Saya nak tanya hukum ni, boleh tak boleh ni, salah tak salah, dosa tak dosa. Menunggu dia untuk dapat hukum sebelum dia putuskan sesuatu. Tanya ustaz ni lambat jawab. Tanya ustaz ni pula. Dia tak mungkin duduk diam. Tanya, boleh tak boleh ni? Saya bimbang dalam tindakan saya silap. Dosa. Isteri tanya orang alim, takut pelakuan daripada suami ini mungkin derhaka. Tanya takut. Suami juga tanya pada orang alim, takut dia tak benar beri hak pada isterinya. Kita jirang tanya pada orang alim, takut kita abaikan hak jirang kita, bimbang kita. Kita ayah tanya hukum hakam, ni anak-anak saya ni ustaz, apakah saya perlakukan dia dengan adil macam disyariatkan atau saya buat salah? Macam kisah seorang isteri bila suaminya melebihkan salah seorang anaknya dengan pemberian. Lalu kata isterinya, bang saya tak setuju ni. Sampailah abang tanya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah kata okey, saya okey. Tak okey, tak boleh. Isteri tak sedap hati. Maka si suami datang jumpa Nabi SAW. Lalu kata Rasulullah, apakah kamu beri kepada semua anak-anakmu hadiah? Jawabnya, tak, saya beri ni seorang. Nabi kata, jangan. I'dilu baina auladikum, berlaku adil. Tidakkah kamu suka kalau seluruh anak kamu berbakti pada kamu? Jawab dia, iyalah. Kalau begitu berlaku adil. Lihat wanita ni bagus. Dia tengok suami dia buat macam silap. Abang kena tanya ustaz dulu ni. Kalau zaman Rasulullah kena tanya Nabi dulu ni. Kena tanya Rasulullah SAW. Jangan buat silap. Mereka takut. Bahkan diceritakan wanita-wanita soleh ini pesan ke suami, bang, abang kau cari rezeki tu, cari rezeki halal tu. Kami boleh sabar dengan lapar, tapi kami tak boleh sabar dengan api neraka. Kami tak kuat. Cari rezeki halal, abang, jangan rasuah, abang jangan tipu orang sana, tipu orang sini. Kami boleh sabar kalau rezeki kurang dan kami berlapar kalau rezeki kurang. Tapi kami tak boleh sabar, kami tak kuat untuk tahan api neraka. Dek makan boleh haram. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, isteri ni baik, tapi suami bagi makan benda haram, dia jejas pada dia juga. Paling kurang bila orang tu dia bagi makan yang haram, maka doanya akan tergendala. Dan hadis bila Rasulullah cerita seorang lelaki yang sepatutnya dalam situasi itu doanya mustajab. Sepatutnya, macam kita katalah, kalau kita ke Mekah, dia duduk depan Multazam, itu situasi doa mustajab. Kalau dah berada kat Raudhah Madinah, itu situasi doa mustajab. Tapi kenapa tak mustajab? Rasulullah sebut waghudhiya bil haram, kerana dia beri makan benda haram. Kita isteri seronok pergi umrah, tapi suami kita guna duit haram untuk kita pergi umrah. Jam kita, terhalang kemustajaban doanya. Isteri-isteri kat rumah yang tak pernah peduli suami macam mana cari duit, halal ke tak halal, tak tanya ustaz, asal balik duit. Isteri kena berpesan, bang, cari duit halal. Saya tak redha kalau ada duit rasuah atau duit haram yang masuk dalam perut saya dan perut anak-anak saya. Saya tak kuat nak tahan api neraka ni, berat. Tak apalah, berlapar sikit tak apa, kurang duit bulan ni tak apa. Dan ini berpesan yang baik. Ini tanda orang baik, orang dalam jiwanya baik. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibn Jauzi, wahtiqaril amal, dia sentiasa merasa amalnya sikit. Dia tak rasa amal dia banyak, sikit. Walau orang kata pergi masjid sebelum waktu, pergi umrah jangan kira lah, pergi haji tiap tahun, tapi dia tak pernah rasa banyak amalan tak. Dia rasa macam sikit. Saya buat amalan ni sikit, beban ni nikmat Allah, beban ni usia saya. Kalau kita compare kita bandingkan, buat muqaranah, masa kita ibadat dengan masa kita main-main tu, mana banyak? Tuan-tuan, kita tidur pun dah 6 jam. Tidur pukul 10 malam, bangun 4 pagi lah, 5 pagi. Bang kali dah tidur 6 jam, 6 jam setengah, even 7 jam mungkin. Saat saya tidur pukul 9, bangun pukul 5. Berapa jam dia tidur? 8 jam. Banyak. Ada tak dia ibadat 8 jam? Cek bila compare, Allah, tidur banyak. Kadang-kadang sembang lebih banyak ibadat. Sembang 2 jam, ibadat sejam pun. Sebab tu kita tak pernah rasa amalan kita ni banyak. Kita tak rasa. Tuan-tuan, kalau kita jujur dengan diri kita,
Kita akan tengok waktu masa ibadat tu memang sikit banding dengan benda lain. Kadang-kadang masa tunggu bas tu lebih lama daripada ibadat kita. Tunggu bas atau tunggu kapal terbang. Mana haji tunggu kapal terbang 3 jam dah masuk ni. Ibadat hari ni ibadat tak sampai lagi 3 jam. Campur solat 5 waktu, campur solat sunat sekali baru sejam. Ni tunggu kapal terbang 3 jam. Nak beritahu bahawa kita kalau tengok amalan kita tak pernah banyak. Siapa kata amalan dia banyak, dia tertipu. Siapa amalan banyak? Kan saya habis masa umur sampai 50-an, 60-an. Kalau saya compare dengan benda sia-sia yang saya buat, saya rasa saya yakin itu lebih banyak. Kadang-kadang kita duduk masuk hutan, kita duduk main ke laut, kita sekian lebih. Main-main ni mungkin lebih panjang daripada waktu kita baca Quran. Berapa jam kita baca Quran sehari? Paling lama 20 minit Ustaz, satu juzuk. 20 minit tu rasa macam lama, macam nak kiamat lama. 20 minit ni barangkali kita tunggu kedai makan je. Sambil tunggu order 20 minit kena tunggu. Sebab apa? Kita order sekian-sekian makanan. Cik boleh tunggu 20 minit? Boleh. Boleh tunggu. Buat apa? Penuh. Tetapi di sini kita meyakini, jujur, bahawa amalan kita tak banyak. Kalau kita yakin, kita tahu amalan kita tak banyak, itu tanda orang baik. Sebab itu orang ni sentiasa semangat buat baik. Dia tak rasa, semalam kan dah buat, kemarin dah buat, tak, saya amalan tak baik, saya kena buat lagi. Buat dan buat. Dan tandanya lagi kata Ibn Jauzi, al-qalaq min khawfis sabiqah. Dia bimbang akan ketentuan Allah yang dulu. Apa yang Allah tentu saya dulu dah, daripada dulu. Dan tentukan saya baik ke tak baik. Waktu roh ditiupkan di alam janin, Allah perintah malaikat, tulis dia asyaqiyun am sa'id, dia ni celaka atau bahagia. Maka kita dah bimbang dulu dalam perut mak kita, apa yang Allah tulis ni. Janganlah yang tak baik untuk kita. Lalu kita sungguh-sungguh berdoa. Dan last sekali ialah dia bimbang akan kesudahan dia macam mana. Al-jaza' min hadhil khatimah. Bimbang kesudahan hidup dia. Ini yang kita sebut tentang su'ul khatimah. Bimbang su'ul khatimah. Sebab itu mereka walaupun buat baik, sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Jauzi, sebagaimana disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, waktu menakalkan ayat surah Al-Mu'minun ayat 60. Kalau tuan-tuan tengok pada perenggan disebut, mereka sekalian sentiasa dalam ketakutan dan kebimbangan. Itu ialah maksud ayat Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 60. Jadi sifat orang beriman, dia sentiasa bimbang. Contoh kita, bila kita bimbang su'ul khatimah, kita juga bimbang semua sebab kepada su'ul khatimah. Imam Mujahid kata, ma min mayyit yamut illa musila lahu julasa'uhu alladhina kana yajlisuhu. Seorang beriman, bila sampai waktu dia nak mati, maka akan hadir kepadanya kawan-kawan yang dahulu dia berkawan kat masa dia segar dulu. Maksudnya gini, tuan-tuan, masa saya segar, sihat, bugar ni, saya kawan orang baik-baik lah. Alhamdulillah. Saya kawan orang soleh-soleh. Alhamdulillah. Kalau saya buat silap, dia orang tegur saya. Demikian kami tegur menegur. Nanti kalau dekat saya nak mati, dekat dah waktunya sakratul maut, kita ada satu waktu yang mana kita terhijab daripada melihat dunia, sebagaimana dahulu kita terhijab melihat akhirat. Macam sekarang tuan-tuan hidup tak nampak akhirat, tuan-tuan dihijab, saya juga dihijab. Nanti satu waktu kita akan berada sebelum mati, kita dihijab pula melihat dunia, yang kita nampak cuma akhirat. Ketika itu akan datang kawan-kawan yang biasa kita duduk dengan dia, Allah jelmakan dia, muthila, dijelmakan, digambarkan macam kita jumpa dalam mimpi. Lalu kawan-kawan baik ini duduk sekeliling kita, maka yang baiklah kita bercakap, kita senyum, maka matilah baik. Tapi kalau kita kawan orang jahat, kawan geng minum arak, geng rasuah, geng-geng yang tak peduli solat, tak peduli hukum hakam, dosa pahala, dekat nak mati, geng-geng ni pun datang, dijelmakan, diserupakan. Geng-geng ni aja orang tuan arak, minum arak, judi. Akhirnya dia bercakap benda tu. Sebab tu kata para ulama, ada seorang hamba Allah, waktu kami pergi ziarah dia,
Dalam keadaan dia sakaratul maut, tiba-tiba dia menyanyi. Sebab dulu dia duduk dengan geng-geng menyanyi. Kita duduk ajar dia mengucap, tapi dia menyanyi, akhir mati menyanyi. Dan ada yang dia mati dalam keadaan dia mabuk dengan dunia. Dia kata tuang lagi arak, tuang lagi. Sebab dulu masih hidup, duk berkawan dengan geng-geng kaki arak. Dekat nak mati, geng-geng ni datang. Lalu digambarkan, okey, tuang arak. Waktu dia ajar dia mengucap, maka mati su'u khatimah. Betul-betul kan kita selalu dengar. Kita bila dekat nak mati, datanglah dijenmakan mak kita, ayah kita. Dijenmakan kawan-kawan kita, dia pun ajak kita untuk mati cara yang tak baik. Kerana itu syaitan yang mengganggu. Ganggu kita. Diriwayatkan, bila ada seorang ulama dekat nak mati, lalu orang pun ajarlah dia mengucap. Lalu ulama ni kata, laisa ba', belum lagi. Maka dia pun pengsan. Kemudian sedar balik. Anak dia tanya, ayah, tadi kita orang ajar ayah mengucap, kenapa ayah kata belum lagi? Atau dalam bahasa Arab sebut laisa ba'du. Belum. Lalu kata ulama ni, tadi datang setan kepada aku. Setan datang. Dia kata, kamu ni telah lepas dari gangguanku. Setan ni kata, futtani. Futtani maknanya, kamu ni memanglah terselamat dari gangguanku. Kata ulama ni, belum. Aku belum selamat. Lagi aku tak mati, aku tak akan selamat daripada gangguanmu. Dan lepas tu, dia pun mengucap dan dia meninggal dunia. Ini kisah yang masyhur yang berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah Ta'ala. Tentang kita kadang-kadang belum mati dah rasa macam dah tak kena goda di syaitan. Saya amalan banyak ni. Alah, syaitan tak pernah putus asa untuk membangkitkan sifat buruk dalam diri kita. Menjadikan kita akan jauh dengan Allah dengan apa cara? Kalau kita tak jauh dengan Allah dengan ibadat, kita memang rajin ibadat, dijauhkan kita dengan sifat bangga dan sombong, sifat hasad, dengki, segala sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Syaitan tahu orang ni, saya tak boleh halang dia solat, dia ni rajin solat. Saya tak boleh halang dia ke masjid sebab dia rajin ke masjid. Saya tak boleh halang dia baca Quran sebab dia rajin baca Quran. Saya akan halang benda lain. Syaitan dia akan cuba cari mana benda, mana perbuatan, mana sifat yang dengannya penyebab kita boleh jauh dari Allah. Antaranya bila kita rasa kita tak berdosa. Dah. Bila ada dalam diri kita macam tu, rasa tak berdosa. Dan bila kita rasa tak berdosa, kita tak ada nak fikir, nak taubat, nak istighfar. Akan syaitan berjaya menjauhkan kita dari Allah. Oleh sebab itu, kematian yang tidak baik ini menjadikan kita mengetahui bahawa apa pun yang kita ada tak akan ada nilai. Sebab itu kata Imam Ahmad, pakaian bukan pakaian, makanan bukan makanan, yang tinggal cuma beberapa hari. Maksudnya ialah, di sini penterjemah kita dalam penjelasan disebut maksudnya. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad, apa yang kita makan tak akan bersifat makanan, apa yang kita minum tak akan bersifat minuman. Maksud tak akan ada nilai. Apa yang kita pakai tak akan ada nilai. Yang makan, yang minum, yang kita punya semua tak ada nilai. Dan hari di hadapan kita cuma beberapa hari sebelum kita mati. Maksudnya, akan sampai waktunya tuan-tuan, kita akan dapati makan tu tak ada nilai. Hari ni mungkin kita ke sana ke sini, kenapa cari makan? Mana pula sini? Hari ni mungkin kita ke sana ke sini cari pakaian, beli baju ni, beli baju tu. Hari ni mungkin kita ke sana ke sini, melancong sana, melancong sini, melencong sana, melencong sini. Mungkin kita akan sampai satu hari semua benda ni tak akan ada faedah. Di hadapan kita cuma ada beberapa hari untuk kita tentukan kehidupan kita macam mana. Nak mati baik ke nak mati tak baik. Depan kita cuma ayam qalail, hari-hari yang sedikit. Tuan-tuan dah masuk 60, kita membilang hari yang sedikit, yang masih berbaki. Masuk 70, apakah kita rasa hari kita banyak? Hatta orang yang umur 30-an, 20-an pun sebenarnya hari di hadapannya cuma hari yang terbilang.
Boleh bilang. Sebab itu Allah jadikan kita manusia ada umur, supaya kita tahu ini boleh dibilang, dan setiap benda yang dibilang akan berhenti. Tapi kalau kita sebut bilang, berhenti tak angka, kita akan berhenti. Okay, bilang sampai 10. 1, 2, 3, 4, 10. Dah stop. Habis. Kita sentiasa dalam hidup kita 1, 2, 3, jalan. Kenapa ada angka? Ia menunjukkan ia akan tamat. Kita dah sambut hari jadi yang ke-51. Letak lilin. Letak sekian. Apa maksudnya? Kita hanya ada beberapa lagi nombor di hadapan kita. Nombor tadi mungkin beberapa saat, mungkin juga beberapa minit, mungkin juga beberapa jam, mungkin juga beberapa hari, mungkin juga beberapa tahun lagi kemudian kita pergi. Itulah cerita angka umur. Akhirnya orang kata, semua orang, kalau tuan-tuan tengok, bila kita cerita mati, ada persoalan kita akan tanya dia umur berapa mati tu? Tuan-tuan akan tanya. Kalau dia tak sebut, kita akan tengok. Ni Sat ni dulu pemain bola kebangsaan. Dia dah meninggal. Ini dulu pemain rugby. Ini sekian. Kita akan tanya umur berapa meninggal. Umur 52. Umur 53. Yang kedua, kita akan tanya sakit apa dia meninggal. Ni kecil manis Sat, potong kaki. Ini darah tinggi. Ni heart attack. Kita akan tanya. Dua soalan ni memang kita akan tanya. Berapa umur dia? Sebab apa dia mati? Kedua-duanya itu nak gambarkan apa? Yang pertama, bahawa kita cuma ada beberapa hari depan kita. Nombor, angka, menunjuk kepada angka penamat. Dan bila kita tanya, kenapa pula sakit sekian-sekian? Supaya kita mengetahui bahawa sifat dunia ini berpenyakit. Dia akan hantar kita keluar daripada dunia ini dengan kita diberikan penyakit. Sebenarnya penyakit dunia lebih teruk daripada penyakit-penyakit yang kita dapat. Ia penyakit ataupun kita selalu sebut tentang sebesar-besar skema pada kita ialah dunia. Tuan-tuan ditipu dengan 1,000, 10,000 tak apa. Tapi kalau tuan-tuan ditipu dengan dunia yang sentiasa berkata kita akan kekal di sini selamanya, yang kata kita akan terus meninggal menetap di sini satu tempoh yang lebih panjang daripada usia ayah kita. Ayah saya dulu meninggal umur 78. Saya mungkin lebih sikit lah, 80. Ataupun kalau tak pun orang tu lah 70. Tak, jangan tertipu. Allah tak pernah jadikan genetik ni ataupun sebab ayah kita umur banyak tu kita patut mati umur. Tak ada. Ada yang ayah dia mati umur 90 mungkin, tapi dia mungkin tak sampai umur itu. Ada orang ayah dia umur 120 tahun, dia mungkin tak sampai umur macam tu. Jangan tertipu, ini skema. Kerana itu bila membicarakan tentang su'u khatimah, mati yang tidak baik, para ulama kata bahawa su'u khatimah ni ada dua bahagian. Ada dua jenis bentuk su'u khatimah. Satu, yang paling teruk sekali, ini orang yang mati dan kufur, Alhamdulillah. Dia elok Islamnya, dia boleh kufur akhirnya. Yang kedua ialah orang-orang yang mati ketika mana dia sibuk dengan urusan dunianya. Itu juga su'u khatimah, sibuk dengan urusan dunia, terpana dengan dunianya, terpesona dengan dunianya. Ya, dia masih Islam, tapi itu mati yang tidak baik. Dan kadang dia abaikan solat, dia abaikan puasa, tak pernah keluar zakat, tak pernah jaga silaturahim, dia buat sekian benda-benda jahat, maka dia ni mati su'u khatimah. Dalam hadis yang sahih, yang hasan, Nabi SAW cerita, Nabi kata seorang bila mati, innal mayyit iza wudi'a fi qabri. Kita ni tuan-tuan kalau mati, sinopsis saya huraikan secara sinopsis hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Kita ni kalau mati, waktu diletakkan dalam kubur, semua mayat ni akan dengar bunyi suara kasut yang meninggalkannya, supaya dia tahu dia akan kesorangan. Supaya kita semua tahu benda ni, supaya kita tahu masa dengan siapa yang perlu kita banyak. Orang yang akan hantar kita ke kubur, yang bernama isteri, yang bernama suami, yang bernama adik-beradik, yang bernama sahabat, yang bernama bos,
yang bernama YB, yang bernama ketua kampung, dia akan tinggalkan kita. Tak ada duduk kat kita. Seorang manusia itu kata Nabi SAW, bila dia mati, letak dalam kubur, maka dia akan mendengar suara kasut-kasut yang meninggalkan dia. Baik, kata Rasulullah, kalau dia orang beriman, kalau dia orang beriman, sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang untuk soal jawab kubur, apa berlaku? Datang solatnya, lalu berada di atas kepala. Solat dia jadi bodyguard, duduk kat kepala. Datang puasanya, lalu berada di kanannya. Datang zakatnya, lalu berada di kirinya. Maka datang kebaikan-kebaikan yang lain berupa sedekah, silaturahim, dia buat benda-benda baik, datang ke kaki dia. Baik, sekarang dia telah dikepung oleh amal soleh dia. Kepala dia ada solat, kanan dia puasa jaga, kiri dia zakat, dekat kaki dia sedekah dia, silaturahim dia, kebaikan dia, tolong orang sekian-sekian. Maka tiba-tiba datanglah malaikat atau malakan Munkar Nakir. Lalu Munkar Nakir ni cuba mendekatinya. Pertama, malaikat Munkar Nakir dia akan datang soal jawab dekat kepala. Fayu'ta min qibali ra'sihi, dia akan datang kat kepala untuk tanya. Lalu solat berkata, ma qibali madkhal, wahai malaikat, kamu tak boleh duduk sini, kamu tak boleh lalu sini, aku solat, aku jaga dia. Lalu malaikat pun masuk ke belah kanan pula tanya, nak soal jawab belah kanan. Lalu kata puasanya berkata, ma qibali madkhal, kamu tak dekat dengan dia, aku puasa, aku jaga dia. Datang pula belah kiri, zakat kata, ma qibali madkhal, mana ada jalan masuk? Tak ada jalan masuk, tak ada tanya. Lalu malaikat pergi kat kaki dia, lalu silaturahim dia, sedekah dia, kebaikan dia. Kata, ma qibalina madkhal, wahai malaikat, tolong jauh sikit, tolong jauh, kamu tak ada dekat dia, kami jaga dia. Lalu malaikat Munkar dan Nakir berkata, uq'ud, baik, kalau macam tu duduk. Maka orang beriman dalam kubur ni dia bangun dan duduk. Lalu malaikat kata, aku nak tanya kamu, pendek hadis ni, aku nak tanya kamu tentang seorang lelaki. Waktu soal jawab tadi, suhunya atau suasananya, kata Nabi SAW, muthila lahu syams, dihadirkan seperti matahari itu mata nak tenggelam. Maknanya soal jawab tengah dalam keadaan waktu suram, matahari itu dah nak tenggelam, iaitu ketika mana seperti waktu asar nak masuk maghrib, nak beritahu dah habis dunia. Itu keadaan cuaca dalam kubur. Cuacanya ialah redup asar menuju maghrib, nak beritahu alam barzah menunggu tempoh tamat untuk datang kiamat. Kerana kiamat, warna ataupun suhunya atau cuacanya gelap. Kerana yang mencerahkannya ialah cahaya amal yang soleh, amal yang baik. Maka kata Nabi SAW, dijadikan suasana seperti matahari nak tenggelam. Lalu kata orang beriman ini, da'uni usalli, boleh tak saya nak solat sekejap, macam nak habis waktu, sebab dia dah biasa solat. Sehingga dalam kubur dia kata, saya nak solat kejap ni, tak jawab dulu soalan kami, kemudian kamu buat apa yang kamu nak. Lalu kata dia, boleh tak saya solat dulu, da'uni usalli, saya nak solat kejap, kata orang beriman. Kata ni orang baik. Malaikat kata, jawab dulu apa kami tanya. Lalu kata dia, tanya apa? Kami tanya kamu tentang lelaki ini. Dijenamakan lelaki ini siapa? Oh, ini Nabi Muhammad SAW. Ja'a bis-sidqi fa usaddiquhu, dia datang bawa kebenaran dan aku beriman dengannya, aku menyaksikan kebenarannya. Maka turun wahyu berkata, ataupun perintah Allah berkata, dia benar dan kami tahu dia benar, dia orang beriman sungguh-sungguh. Maka lapangkan kuburnya, berikan hamparan syurga. Malaikat pun, malaikat Munkar Nakir buka satu pintu, dia nampak neraka. Kata malaikat, kalau dulu hidup dunia derhaka, inilah tempatmu. Maka syukurlah dia, alhamdulillah saya tak derhaka hidup.
Alhamdulillah saya tak buat jahat waktu hidup. Kemudian malaikat membuka kepadanya pintu syurga. Inilah tempatmu sebab kamu buat baik. Maka syukur dia, seronok dia, rindu dia. Lalu kata malaikat, tak apa, rehat dululah. Rehat dulu, tidur dulu. Kanaumatil arus, sebagaimana tidur pengantin. La yuqidhu illa man ahabbu ilaihi. Tak akan dibangunkan melainkan orang yang paling disayang. Contoh kalau kita sebut tidur pengantin. Nam kanaumatil al-arus. Tidurlah sebagaimana tidur pengantin. Arus ni pengantin lelaki. Aris pengantin perempuan. Dalam bahasa Arab, arus. Kita tengok lelaki ni kahwin kita, arus, yang arus. Pengantin. Kita pun kalau cakap pun sama. Kalau dah tua pun kita panggil arus juga. Nak suruh dia semangat. Pengantin, apa khabar pengantin. Kan kita jumpa pakcik-pakcik tu tanya, apa khabar pengantin kita. Nanti apa ustaz 40 tahun dah kahwin. Tapi dia pun senyum. Kalimah baik, arus, yang arus. Pengantin. Jadi kata malaikat ini, tidurlah kamu tidur pengantin. Bagaimana tidur pengantin? La yukidhuhu, tak akan dibangunkan. Illa man ahabba ilai. Mereka orang paling disayang. Contoh kalau saya katakan kita pengantin, siapa boleh bangunkan kita? Pengantin lah perempuan dah boleh bangunkan kita. Pengantin perempuan pula tidur, siapa boleh bangunkan dia? Pengantin lelaki boleh bangunkan dia. Orang paling disayang yang duduk sebelah dia. Nak gambarkan tentang aman. Apakah ahli kubur tidur? Tuan-tuan, tidur ni ialah sifat dunia. Masuk alam barzah, kemudian menuju akhirat tak ada tidur. Tapi apa maksud malaikat kata tidur? Maknanya rehat. Macam kita lah, kita kalau tetamu datang, tak apa lagi lah, dulu tidur dulu. Dah lewat ni. Masuk tidur kita apa? Rehat dulu. Lagi tidur dulu, rehat. Kalau dia tak tidur pun kita tak marah lah. Penting dia rehat. Kita tak nak kacau dia. Maka ini kalau orang baik. Tapi bayangkan, seorang yang hidupnya tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah buat baik, tak jaga silaturahim. Ni kalau mati tak ada benda keliling dia. Makinlah su'u khatimah. Sehingga malaikat mendekatinya tanpa ada sebarang halangan, lalu memukulnya. Pukul dia. Kau tak semayang, kau tak puasa. Pukul. Maka dia tidak mungkin berada dengan aman dalam kubur. Sebab itu, tetapi bila kita cerita tentang su'u khatimah, kalau dalam diri kita ni cenderung untuk buat maksiat, maka itu tanda-tanda su'u khatimah. Ada para ulama, mereka membicarakan tentang apa sebab su'u khatimah ni. Yang pertama kata mereka, sebab kita ni berurusan buat maksiat, berurusan, dan tidak fikir nak taubat. Terusan duk buat sana buat sini. Taubat tak? Lambat lagi lah taubat. Yang kedua, sebab kita sayang sangat ke dunia, sehingga dunia menjadi prioriti kita. Kita selalu sebut bahawa yang jadi prioriti kita Allah dan Rasul, bukan dunia. Saya nak dunia. Saya juga sibuk dengan dunia, tapi itu bukan prioriti saya. Kalau ada yang lebih utama, ada yang lebih penting, saya utamakan. Saya nak kerja satu syarikat, tapi syarikat ni kata tak boleh salat Jumaat, tak boleh tutup aurat, gajinya lumayan, 10,000 sebulan, katakan. Tak, saya tak nak. Itu bukan prioriti saya 10,000. Prioriti saya, kalau saya kerja, saya nak solat, saya nak tutup aurat. Biarlah kurang sikit, tak apalah. Yang ni gaji 7,000. Kenapa awak ambil 7,000, awak tolak 10,000? Sebab ni 7,000 akhirat saya tak hilang. Ini 10,000 akhirat saya hilang. Saya tak akan ambil perjudikan atau tukar benda yang baik dengan benda yang buruk. Ini buruk setakat 3,000 lebih tapi tak semayang. Apakah semayang saya nilainya 3,000 lebih pada itu? Ini orang-orang yang Allah pelihara. Jadi sebab kepada su'u khatimah, sentiasa buat maksiat, dan sebab yang kedua kita sebut tadi, cenderung kepada dunia dan letak prioriti pada dunia. Dan yang ketiga, kata ulama, sebab biasa orang su'u khatimah ni, sebab dalam hati dia banyak sifat buruk. Dengki, hasad, sombong. Dalam hati dia ni ada su'uzon, wasaka buruk. Dalam hati kita kalau tak rawat lagi dengan penyakit buruk, kita bimbang su'u khatimah. Ada orang baik, dekkan dia ada dengki, dia jadi tak baik.
Dia baik, tapi dia dengki orang tu. Dia tak nak buat baik pada orang tu. Dia tak nak tolong orang tu kerana dia ada dengki. Atau sifat-sifat lain yang ada dalam hati. Sebab tu tuan-tuan perhati hati kita. Apa yang bersarang dalam hati kita? Rumah yang besar. Kalau di rumah besar tadi ada sarang anak-anak, rumah tu akan roboh. Cepat atau lambat. Rumah yang besar ni, tapi ada, even rumah kita batu. Tapi kalau ada sarang anak-anak, roboh. Ingat, tongkat Nabi Allah Sulaiman, sekeras-keras kayu. Anak-anak ni tuan-tuan, Allah jadikan gigi ni setajam-tajam gigi. Kalau orang kata binatang apa paling tajam sekali gigi, anak-anak. Dia boleh robohkan bangunan. Kalau tongkat Nabi Allah Sulaiman sekeras itu, dia boleh makan tongkat Sulaiman. Sampai tu Sulaiman tersungkur jatuh. Nabi Allah Sulaiman dah mati setahun. Nabi Allah Sulaiman baginda akan tengok jin-jin kerja. Duduk atas kursi dia sambil memegang tongkatnya. Tengok jin tak berani ponteng. Sulaiman duduk. Jin tu kerja tak berhenti. Walau Sulaiman AS dah mati setahun. Kenapa? Sebab jin mendakwa dia tahu benda gaib. Tiba-tiba dia tak tahu bahawa Sulaiman dah mati alaihissalam. Maka dia kata bodohnya kami. Macam mana kami boleh tak tahu? Supaya kita tahu. Kalau jin dia meramal sesuatu, yang duk percayalah. Dia tak tahu. Dia bohong. Yang jumpa-jumpa Tok Bomo duk meramal itu, meramal ini. Tukang-tukang suruhan jin belaka. Meramalkan itu, meramalkan ini. Jin tak ada ilmu meramal. Dia tak pandai. Ikut sedak dia je. Kayaknya bila Sulaiman meninggal, dah setahun dia tak tahu. Anak-anak binatang yang paling keras, yang paling tajam gigi dia. Saya kata bangunan roboh. Jadi maksud saya, anak-anak bagi hati kita itulah sifat buruk. Kita walau semayang bagus, puasa bagus, tapi perangai hasad ada, dengki ada, wasangka buruk ada, sombong ada, hina orang lain ada. Nanti ni aku baik pada dia, aku bagus pada dia. Dan hati ni ada je benda yang rosak. Tentu kita tak selamat. Sebab tu bila kita mengaji tasawuf ni, kita nak baiki itulah hati. Ramai orang baiki benda zahir ni, tapi baiki hati tak ramai. Kita pun ramai orang cuba betulkan Fatihah, betulkan solat anda, betulkan umrah, betulkan sekian. Tapi yang betulkan hati berapa orang? Berapa orang bila dia ke Mekah, bila dia umrah, dia haji, dia fikir nak betulkan hati dia. Ya, saya tahu ramai orang nak betulkan ibadat dia, biar umrah tu betul. Atau dia nak betulkan fakta sejarah, biar waktu dia ke Mekah dia tahu ni tempat ni, secara fakta sejarah. Tapi berapa orang nak betulkan hati? Berapa orang yang duduk depan Kaabah, yang duduk dalam Raudhah Muhasabah, ya Allah, hati ni banyaknya kotoran, hatinya banyaknya sifat sombong, sifat dengki, sifat cemburu. Banyaknya dalam hati ni sifat yang merosakkan hubungan kita dengan Allah dan rosak hubungan kita dengan orang. Prasangka buruk kita semua. Bukan sifat marah kita, bukan sifat yang saya katakan merendahkan orang lain. Kita rasa kita bagus sekali. Saya bagus, saya mengajar tiap hari, saya bagus. Tapi ini bahaya. Kita ke depan orang boleh kata kita ni atas pada orang, tapi di sisi Allah kita siapa? Kita boleh cakap betul. Orang nampak memang betul lah. Dia tu memang baik Ustaz, dia tu bila, dia tu imam. Itu pandangan orang. Tapi di sisi Allah kita siapa? Kita tahu ke? Apakah kita dapat maklumat-maklumat daripada mana-mana sumber yang kata kita di sisi Allah ni bagus sangat? Kita tak tahu tuan-tuan. Kerana Allah boleh ubah kedudukan kita. Allah nak letak kita jadi apa? Kalau namanya bos, walaupun kita pernah jadi manager, boleh letak balik jadi kerani. Kan dia bos itu. Yang kerani boleh angkat jadi manager. Kalau kita tahu itu kuasa manusia, apa tak lagi kuasa Allah? Sebab itu kita, tuan-tuan, sentiasa selamat. Lagi mana kita tak pandang rendah orang lain. Jangan pandang rendah orang lain. Jangan kerana kita rasa kita dah lebih pada orang lain. Dan yang keempat, kata ulama, inilah antara sebab kita su'u khatimah bila kita suka buat bid'ah dalam agama. Apa maksud bid'ah dalam agama?
Kita ni tuan-tuan dalam bab agama ni, nak buat apa kena tanya orang. Maksudnya tanya ulama. Jangan duk reka sendiri. Tanya ulama. Biar ulama pimpin kita, biar kita buat ibadat itu sebagaimana yang dia ajar kepada kita oleh Allah dan Rasul. Jangan buat ibadat kita buat cara kita. Jangan tanya para ulama. Tanya orang soleh. Ustaz, ni saya buat ni betul tak ni? Betul. Bukan bid'ah, bukan. Betul. Dibenarkan. Maka kita pemahaman. Jangan. Ramai orang bila dia terpesona dengan bid'ah, akhirnya dia sampai peringkat permulaan pintu kesesatannya mengaku Mahdi. Dia buat macam-macam bentuk ibadat, dia pun mula mengaku Mahdi. Dia mula mengaku pemimpin umat ini. Akhirnya mengaku Nabi Isa. Dah habis. Ia bermula daripada bid'ah agama. Dia buat cara dia. Kita dah kata bab-bab hukum hakam. Tanya ulama. Jangan duduk pakai tembok, pakai buat. Tanya dia. Hukum hakam tadi. Bukan mereka tu ada autoriti, tapi mereka tu ada penjelasannya. Ulama dijelas. Okay, benda ni betul dibenarkan, disyariatkan. Kemudian yang kelima ialah derhaka pada mak ayah. Contoh ni derhaka pada mak ayah. Kalau orang main chess ni bagi cik mek lah. Bagus mayang puasa. Tapi dengan mak ayah kasarnya dia. Dengan mak ayah lawang dia. Dengan mak ayah, tuan-tuan, dia rasa dibijak dengan mak ayah dia. Tetapi kita sebut, kalau betul kita bijak pada mak kita, katakan. Kalau betul kita bijak pada ayah kita, tapi perlu kita tahu, mak ayah kita lebih barakah daripada kita. Tentang kadang-kadang bila kita buat satu benda, bukan nilai betul tu yang menjadi ukuran sebenar, tapi nilai keberkatan. Betul dah kita kata ni tempat ni memang strategik bisnes. Betul dah tu ilmu bisnes. Saya pun belajar ilmu bisnes. Tempat ni memang logistik ataupun kedudukan dia bagus. Tapi mak kata mau menega belakang sikit lah. Mak belakang mana orang nampak, orang menega depan, kata kita. Mak kita, kau menega belakang je. Buat apa kau duk menega depan mahal, sewa. Mak kita ni beri cadangan lah. Kita kata mak tak pandai. Mak tak pandai. Mak mana masuk aliran bisnes, mak kita masuk, kita tahulah. Kita punya sipu kata, kedai biar depan, biar nampak, biar kelihatan, biar macam bulan nampak, biar macam matahari, kata kita. Mak kata mendengar cakap aku. Tentang antara apa yang kita kata benar adalah ilmu bisnes dengan cadangan mak kita yang penuh keberkatan. Mana kita pilih? Kalau saya akan pilih apa yang mak saya sebut. Sebab saya yakin keberkatan daripada ilmu yang bersifat zahir. Ya, kalau mak saya tak campur, saya tak kisah. Kalau mak saya campur, saya akan kira apa yang disebut oleh ibu saya. Sebab saya yakin kebaikan, keberkatan. So selalu kita tengok, kita guna segala ilmu untuk dapat sesuatu cara betul, tiba tak dapat. Tapi bagi kita melihat keberkatan, itu yang kita dapat. Mak kita ni tuan-tuan lubuk keberkatan. Kalau kita percaya lubuk ikan tu banyak ikan, sebut je lubuk maksud tempat berkumpul. Mak kita lah lubuk, mak ayah kita lah lubuk kebaikan kita. Tuan-tuan kalau nak hidup kat dunia, nak dapat kebaikan banyak, tak kira jawatan ke harta benda, maka selalulah mendampingi lubuk kebaikan itu yang bernama mak ayah. Doa mereka, nasihat mereka, pandangan mereka. Tanya dia. Kalau dia tak reti beri pandangan, maka suruh dia doa. Doanya baik. Tapi kalau saya memang nampak mak saya salah, Ustaz, bab ni, macam mana saya nak beri pencerahan pada dia? Tuan-tuan, kita pertama memang mak ayah ni bukan manusia untuk kita debat dengan dia. Tak. Jauh sekali untuk berbalah dengan dia. Jauh sekali untuk mengingkar dia. Bukan. Dia ialah sebaik-baik penasihat kita. Sebab atas dunia ni, tuan-tuan, tak ada orang lebih sayang pada kita daripada mak ayah. Tak ada. Kita kalau mati, dia lebih sedih daripada dia mati. Maksud dia jauh lebih sedih kalau kita mati. Sedih sangat-sangat. Ini mak ayah. Sebab dia ada suatu benda yang sekiranya kita tak ada. Kan itu bila, kalau saya rasa macam ni tak, saya boleh terangkan, tapi apa pun saya akan ikut keputusan. Saya akan ikut keputusan mak ayah saya. Saya terangkan, tapi last saya akan ikut. Sebab kalau gagal, katakan gagal. Misal gagal, saya kata mungkin awak gagal pada hal-hal duniawi, tapi awak tak gagal di ukhrawi. Kelak mak awak akan beri sesuatu yang lebih baik pada awak. Tuan-tuan, bila kita katakan dengar nasihat, dengar pandangan, kerana kita yakin keberkatan,
Sebab kita bimbang mak ayah ni, tuan-tuan sekalian. Kalau dia kecil hati sikit pun kita dah bimbang. Itu yang saya selalu cerita tentang bagaimana Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tak nak makan dengan mak dia, tak nak makan dengan ayah dia. Sebab dia bimbang kalau mak ayah dia jeling pada makanan itu dan dia sudah mengambil tangannya, dia dikira menyakitkan hati mak dia. Contoh kita kalau makan sekali, ada orang tangan dia laju, dia tak jeling, dia tangan capai. Ada orang dia jeling dulu sebelum ambil, dia ambil masa 30 saat. Jeling, nampak ayam kat tepi tu jeling. Ada orang tak, dia tak ada jeling-jeling, zap habis. Jadi apa perasaan orang yang jeling tadi tu? Yang dalam hidangan tadi, dia jeling, tapi kita ambil dulu, dia rasa apa? Baru nak ambil hati, baru nak ambil. Tak apalah kalau orang lain, tapi kalau mak ayah kita. Mak ayah kita baru jeling tengok macam sedap. Kita tangan laju, zap ambil, makan. Jadi mak kita pun kecil hati lah. Dia sikit je kecil hati, tapi itu cukup berkesan. Sebab tu kata Sayyidina Hasan, aku tak nak makan mak ayah aku takut kecil hati mak ayah. Aku bimbang dia menjeling lauknya dan aku mengambilnya. Tetapi kita kalau jeling tu maknanya minat lah tu. Minat. Bila jeling je minat. Jadi kalau orang tadi, orang yang saya kata ada keutamaan, kita tak nak sampai secara diam-diam dia rasa tak puas hati. Khususnya mak ayah lah, cerita mak ayah. Kemudian di antara punca su'ul khatimah ialah yang putuskan silaturahim. Yang putuskan silaturahim. Tuan, saya katakan silaturahim ni kita selalu sebut ia benda besar dalam Islam, bukan benda kecil. Adik-beradik kita tu simpanan untuk agama kita. Kalau kita buat caduh je ataupun buat lebih kurang, maka kita kehilangan banyak kebaikan. Kerana Nabi SAW dah sebut, siapa yang nak umur panjang. Maksud umur panjang ni sihat lah. Bukan maksud umur panjang sakit duduk atas katil 40 tahun, bukan itu. Maksud kata Nabi SAW, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi atharihi. Siapa yang nak rezeki luas, siapa yang nak umur panjang, maksud umur panjang ni sihat, bukan umur panjang sakit, sihat, faliyasir rahimahu, jagalah silaturahim dia. Tuan-tuan nak sihat, kita duduk banyak makan vitamin tu tak. Yang paling utama silaturahim kita. Silaturahim tu vitamin untuk kesihatan kita. Kalau hari ni kita ada sakit tu, sakit ini, apa patut saya buat? Obat dah makan, hospital dah pergi, kita kata sambung silaturahim, jaga silaturahim, hubung silaturahim. Maka ini akan menyebab kepada penawar banyak sakit kita. Tapi saya kata ramai orang dia ambil mudah obat silaturahim. Kadang tak cakna, kadang dia macam tak ada adik-beradik. Kau ada adik-beradik? Macam tak ada. Ataupun kadang-kadang dia tak nak ustaz, kalau pergi mana-mana tak nak nyusah adik-beradik. Sebenarnya tak nak nyusah tu berarti silaturahim kita bermasalah. Kita ni kalau rapat, kita saja nak nyusahkan dia. Biar abang aku ada, aku kena tolong abang. Dia kena tolong aku duduk sini, dia kena tolong aku. Aku tak nak kawan aku tolong, biar dia tolong. Aku adik dia. Kerana itu kita jaga silaturahim. Tapi ada setengah orang, dia tak nak nyusah adik-beradik, tak nak. Tapi dia nyusah kawan-kawan dia. Tuan-tuan, kita bila kita sebut menyusah adik-beradik dalam istilah orang Melayu kita, menyusah maksudnya kita beri keutamaan apa pun adik-beradik. Kita nak pinjam duit ni, pinjam adik-beradik. Kenapa? Kerana itu dah punca kita berukhuwah, persaudaraan. Tapi bayarlah, jangan tak bayar. Dekat kita. Kita kalau susah-susah, biar pertama tak tolong adik-beradik. Kerana itu ukhuwah kita atau silaturahim kita. Beritahu dulu. Sakit demam, beritahu adik-beradik dulu. Tak ni beritahu kawan tu, adik-beradik pun tak tahu. Adik-beradik tahu mati. Mana mati lah? Mati bila? Tanam dah seminggu. Sebab apa dia kata tak nyusuh adik-beradik? Tak boleh. Silaturahim ialah simpanan mulia atau simpanan baik untuk orang beriman. Sebab itu tanda-tanda mati baik ialah dia orang putus silaturahim. Kemudian akhir sekali kata ulama, sebab su'ul khatimah, sebab dia tinggal wasiat tak baik sebelum mati. Dipanggil wasiyatul zalimah. Wasiat tak baik. Tuan-tuan yang ambil hibah. Hibah tu satu sudut dia bermaksud wasiat. Dan satu sudut, Ustaz, wasiat lain, hibah lain. Ya, kita faham. Secara istilah wasiat hibah kita faham. Tapi cuba lihat kepada makna sebenar. Wasiat maksudnya kita tinggalkan sesuatu untuk orang yang bila kita mati, sesuatu pada orang. Kita ada orang hari ni, dia buat cara hibah yang zalim.
Hibah dia untuk menghalang orang dapat pusaka. Hibah dia untuk kita katakan berlaku zalim pada anak-anak dia. Dia nak beri yang ni tak. Kata hati-hati hibah yang zalim. Sebagaimana wasiat yang zalim, ia punca su'ul khatimah. Kalau tuan-tuan nak bagi hibah, misal kata hibah ni Ustaz, ke anak saya, sekian-sekian, maka pastikan kita berlaku adil pada mereka semua. Kalau betul kita nak bagi hibah, pastikan kita berlaku adil. Kalau ada orang hibah untuk menghalang daripada harta pusaka, maka perbuatan itu haram. Kan dia menghalang hak untuk waris dia. Kan hibah maksudnya dia akan dapat selepas dia mati. Kalau dia beri masa hidup, itu cerita lain. Ini kita cerita bila mati, kita pun tinggal bentuk pemberian sehingga menghalang orang tertentu yang patut dapat. Kita berlaku zalim pada mereka. Oleh sebab itu hati-hati dengan wasiat yang tak baik. Wasiat kerana ia punca pada su'ul khatimah. Ini sebahagian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan matikan kita dalam husnul khatimah. Matikan kita dalam keadaan kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam keadaan kita mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Dalam keadaan dilapangkan kubur kita. Datang kepada kita kebaikan yang saya sebut tadi. Solat di kepala kita datang. Puasa di kanan kita. Zakat di kiri kita. Segala sedekah kita, silaturahim datang di sebelah kaki kita, lalu keliling kita untuk jaga kita sebagai tanda husnul khatimah yang sebenar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.